أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام والأرواح والدينا والمشايخنا والمعلمين وأستاذنا وجميع من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ورزقنا من الحلال والطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتولى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah yang mencabut nyawa daripada jiwa, daripada badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan juga orang yang tidak dimatikan dalam masa tidurnya. Kemudian Allah menahan jiwa orang yang ia tetapkan untuk matinya dan melepaskan balik jiwa orang yang tidak ditetapkan matinya, ditangguhkan ke satu masa yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah kepada orang-orang ataupun kaum-kaum yang mahu berfikir. Surah Az-Zumar ayat 42. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kekuatan, kesempatan, kelapangan masa dan penting taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan kaki kita, menggerakkan kemahuan kita, menunjukkan jalan kepada kita untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, menunaikan kefarduan fardu maghrib dan juga menunaikan kefarduan menuntut ilmu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Mudah-mudahan dengannya melayakkan kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kali kedua bulan ni saya pun terkejut balik kuliah malam tengok ada mesej. Kebetulan saya pun malam ni ada satu masjid, saya pun tak tahu, tak mahu abang lah masjid mana. Dia tak mula sejak daripada PKP hari tu. Kalau ikut saya ada kuliah di satu masjid malam ni, tapi dia pun tak mula sejak daripada bulan 3 tu, PKP bulan 3 tahun lepas sampai lah tak mula lagi. Tak apalah, saya ganti main sini dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mula sikit berkaitan dengan kitab Mustikah Hadis ini, kita semua sedia maklum start daripada lusa kita kena PKP balik 22 hari bulan tu, malam esok kan, tengah malam esok. Semua ini adalah ketetapan ketentuan yang kita tak tahu apa yang
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang saya nak tarik perhatian kita pada hari ini sikit untuk diri saya dan tuan-tuan, kita sering menyebut tentang kita jaga kita dalam usaha untuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Dalam Islam, Nabi SAW mengajar kita tentang satu, kalau hari ini orang duk hashtag, orang kata tanda pagar kita jaga kita, betul ya? No? Dalam Islam, Nabi ajak kita jaga Allah, Allah jaga kita. Dalam satu hadis sahih daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia kata aku berada di belakang Nabi. Ada riwayat, ada ulama yang mengatakan belakang tunggangan, mana naik kuda sekali dengan Nabi. Ada kata dia duduk berjalan di belakang Nabi. Tak kisahlah, tapi dia kata aku duduk di belakang Nabi. Kemudian Nabi panggil dia ya gulam. Dia ni anak, umur dia muda dengan Nabi. Umur dia muda 50 hampir 50 tahun dengan Nabi. Dia lahir 4 tahun yang keempat sebelum hijrah. Nabi hijrah umur 53 lebih. Maknanya dia baru lahir 3 tahun masa tu. Dekat 50 tahun umur dia beza dengan Nabi. Lalu Nabi panggil pada dia gulam. Kalau ikut dia sepupu lah dengan Nabi ni. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajak pada kamu beberapa kalimah, beberapa nasihat. Yang pertama kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Tuan-tuan tengok betul-betul ungkapan Nabi ni. Nabi kata ihfazillah dengan fi'il amal. Kamu hendaklah memelihara Allah. Yahfazka, dan Nabi bagi jawab dia dengan fi'il mudhari', yahfazka. Orang mengaji bahasa Arab ni, fi'il mudhari' ni benda yang sedang berlaku dan akan berlaku sampai bila-bila. Maknanya kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu sampai bila-bila. Ulama mentafsirkan apa yang dikatakan jaga Allah ini mudah aja. Yang pertama, jaga hak Allah. Apa dia hak Allah? Hak Allah yang paling utama adalah tauhid. Kita buat apa pun mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Jaga tauhid kita dengan Allah. Beribadat ke apakah, jaga soal tauhid. Yang kedua, hak Allah untuk beribadat kepadanya mengikut apa yang diperintahkannya. Sebab itu kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya menyembah Allah itu tanggungjawab manusia, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak sembah, dia tak jaga hak Allah. Dan ibadat yang paling utama adalah solat lah. Dalam tempoh macam ni, kita jaga kita, tapi kalau tak semayang tak jadi apa, tuan-tuan. Kalau tak solat tak jadi apa. Ini pesan Nabi, ya. Kemudian jaga batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, soal halal haram dan sebagainya. Hukum hakam yang ditentukan Allah. Jaga larangan Allah Subhanahu wa taala, benda yang Allah larang. Kita jaga semua ini, jawapan dia apa? Yahfazka, Allah akan pelihara kamu, kata Nabi. Itu satu. Yang kedua, ungkapan yang kedua yang Nabi sebut, Nabi kata kalimatin, beberapa kalimat. Yang kedua Nabi kata ihfazillah, sekali lagi Nabi ulang, pelihara Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah di depan kamu. Apa maksud orang duduk depan? Tok Imam kalau duduk depan, dia buat apa? Dia bimbing kita ke jalan yang betul. Dia akan mengetuai kita. Kalau Allah jadi ketua kita ni, tuan-tuan, dia membimbing kita, kita tak lari rata, tetapi merata. Dan yang paling penting, orang yang duduk di depan kita ni, dia akan memenuhi permintaan hajat kita. Syarat dia ihfazillah, peliharalah Allah. Hak tadi, jaga hak Allah, jaga batas-batas, jaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita duk buat hashtag kita jaga kita ni, jangan lupa hak Nabi ajak kita jaga Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Lalu Nabi kata lagi, Nabi sambung lagi, kalau kamu mintalah kepada Allah, kalau minta pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah.
Kemudian Nabi sambung lagi, kalaulah seluruh manusia berhimpun untuk memberikan manfaat kepada kamu, la yanfa'uka, mereka takkan dapat memberikan manfaat illa ma kataballahu laka, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kamu. Walau yajtama'un nas, kalaulah manusia berhimpun ay yadurruka, untuk memberi mudarat kepada kamu, la yadurruk, mereka sampai bila-bila pun takkan dapat memudaratkan kamu illa ma kataballahu alaika, melainkan apa yang telah Allah tetapkan ke atas kamu. Lalu Nabi kata telah terangkat kolam dan telah ditutup suhuf. Maknanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ni dah ada dah. Jadi tuan-tuan, balik pada kita hari ini, saya berseru pada diri kita dan kita pesan pada anak isteri, kepada ahli keluarga kita, pada rakan kita, utamakan memelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yakinlah, kalau kita jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, jaga Allah Subhanahu Wa Taala, di mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allah akan jaga kita, Allah akan berikan keselamatan, Allah akan tunaikan permintaan kita insya-Allah. Ya, di samping kita jaga kita tu, betul lah, jagalah kita, tapi jangan lupa menjaga hak Allah. Kita kadang-kadang kita jaga kita ni maknanya macam pakai mask lah. Saya pun hari ni terlupa bawa korek-korek dalam beg, ada hak satu. Saya pergi ikut satu program. Hari tu dia berbagi, saya ambil buah lambek, tengok ada hak ni. Tu kalut tadi nak keluar terlupa. Tu pun cari juga, tu mana nak jaga kita. Tapi kadang-kadang kita sanggup tutup mulut, tutup hidung, kepala tak tutup. Hak Allah kita tak jaga, kita jaga hak kita. Lalu macam manalah benda yang memang dah terbukti, sehebat mana pun manusia berkaitan dengan isu COVID ni, dia tak boleh sekat apa yang Allah nak bagi. Kita tengok Amerika teruk, negara-negara hebat teruk, sehebat mana pun manusia, kalau Allah nak bagi, bagi juga. Ma yaftahillahu linnas fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, kata Allah. Apa yang Allah nak bagi kepada manusia, tak ada siapa boleh tahan. Siapa yang Allah tahan, tak ada siapa boleh tolong pelepas. Kita kena bayang, ingat balik hal tu, maka ambil petua Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kita jaga Allah, Allah akan berada di depan kita, membimbing kita dan menunaikan hajat kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita masuk sikit berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Dan dalam hadis Jibril yang panjang ini, pada akhirnya Nabi Jibril bertanya kepada Nabi tentang fa akhbiruni, khabarkan kepadaku anil qiyamah, tentang kiamat. Lalu Nabi jawab, orang hak tanya dengan orang hak ditanya ni sama-sama tak tahu. Sama-sama tak tahu. Kemudian Nabi kata, aku boleh habaq saja tanda-tanda kiamat. Tanya bila kiamat, tak ada siapa tahu, termasuk malaikat tak tahu. Kemudian bila ditanya, Nabi kata, aku boleh habaq tanda kiamat. Dalam hadis tu Nabi habaq dua je. Yang pertama, anak yang derhaka, ibu melahirkan tuannya, maksudnya anak derhaka lah. Ibu melahirkan tuannya. Yang kedua, Nabi kata berebut-rebut orang miskin berkaki ayam, penggembala kambing, berebut-rebut membina bangunan-bangunan tinggi. Yang ni banyak tafsiran ulama. Antaranya yang kata ulama yang dimaksudkan dengan orang miskin berkaki ayam, penggembala kambing ni adalah orang-orang Arab Badui, yang masa zaman Nabi memang itulah gaya hidup mereka. Tapi hari ini tuan-tuan tengok di sekeliling Masjidil Haram, tengok di sekeliling Masjidil Haram, ada bangunan yang malah lebih tinggi daripada masjid. Kalau ikut kaedah pembangunan Islam, masjid mesti lebih tinggi daripada yang lain. Tapi tengoklah keadaan. Maka mungkin adalah tafsir yang mengatakan demikian. Tapi di mana-mana kita tengok bangunan tinggi ini, memang orang berebut-rebut nak buat bangunan tinggi. Nabi habaq dua itu saja. Oleh kerana hikmahnya Allah SWT menjadikan jin dan manusia serta makhluk-makhluk yang lain ialah untuk masing-masing membuktikan taat setianya dan penghormatannya dengan mengerjakan amal ibadah kepadanya. Ini tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Jadi kita buat ibadat ni, ibadat buat apa? Untuk apa? Lalu Allah menyediakan satu masa
yang ditentukannya dalam pengetahuannya untuk memberikan balasan. Maka di sana ada hari kiamat, hari stop untuk kita buat amal. Duk atas dunia ni tempat kita beramal. Di mana kata Sayyidina Ali, beramallah kamu di alam yang tiada ganjaran. Buat amal sungguh-sungguh. Duk di masa kita duk di alam yang seolah-olah tak ada apa-apa ganjaran ni. Mai masjid bukan dapat apa. Tuan-tuan masjid dapat apa? Tak dapat apa kau nak kira dari segi ganjaran, ya. Tapi kita tahu Allah bagi ganjaran pahala. Cuma ganjaran zahir ni macam tak ada apa. Kemudian kata Sayyidina Ali, berseronoklah kamu di negeri yang tiada amal. Siapa yang bersungguh-sungguh beramal di negeri yang tak ada ganjaran ini, dia akan berseronok di negeri yang tidak ada amal. Duk di akhirat besok tak payah buat amal apa dah. Tak payah buat amal apa dah duk di akhirat. Cuma ada orang yang dia tetap akan sembahyang tuan-tuan dalam syurga. Kata ulama, orang yang sentiasa lazim dengan solat ini, walaupun tak payah sembahyang, dia akan terbiasa. Dia duk nak sembahyang juga sampai teratur. Mudah-mudahan kita sampai teratur lah tuan-tuan. Jangan maknanya kalau duduk di atas dunia ni mayang duk rasa berat lagi, itu tak apa lagi ya. Ni duk rasa nak sembahyang saja, duk rasa nak je solat. Jadi orang macam ni dikatakan di akhirat besok pun dalam syurga pun akan disambung juga. Dia dah terbiasa dengan walaupun di akhirat ni tiada ada amal yang dituntut ke atas kita. Maka untuk membicarakan dan membalas ketaatan dan kedurhakaan tiap-tiap makhluk, sudah tentu adanya satu masa yang ditetapkan untuk tujuan yang demikian, iaitu hari kiamat. Oleh sebab itulah si penanya bertanya, yakni Jibril bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang waktu kedatangan hari kiamat itu. Akan tetapi oleh kerana soal waktu kedatangan hari kiamat itu adalah salah satu dari 5 perkara yang pengetahuannya tertentu hanya bagi Allah jua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya yang bermaksud orang yang ditanyakan soal itu samalah sahaja dengan orang yang bertanya, tetapi aku akan menerangkan tanda-tanda kedatangannya. Lalu baginda menerangkannya seperti yang sebut dalam hadis tadi. Baginda menjawab 2 tanda sahaja. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menerangkan tanda-tanda yang lain. Jadi tanda ni bukan daripada satu hadis saja, daripada banyak hadis, dan semuanya hadis-hadis yang sahih, ya. Sebab benda ni termasuk dalam perkara gaib, ya. Jadi kita nak percaya dia kena ambil daripada hadis yang sahih. Dia berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah lahirnya Dajjal ke Ya'juj dan Ma'juj, semua tu benda akidah semua tu. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tak boleh kita tak percaya. Selain dari yang diterangkan dalam hadis ini, ada didapati dalam kitab-kitab hadis yang lain banyak lagi tanda-tanda tentang hampirnya kedatangan hari kiamat. Ulama membahagikan tanda kiamat ini kepada 2. Satu yang tanda-tanda besar, tanda-tanda hampir. Satu lagi tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan hampir. Tapi Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata, antara aku dengan kiamat macam ni. Maksudnya apa? Tak ada dah di tengah-tengah ni. Itu zaman Nabi. Itu zaman Nabi macam ni. Kemudian yang hadis Ya'juj dan Ma'juj, Nabi buat sekarang ni telah berlubang tampalan yang dibuat oleh Zulkarnain kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi buat macam ni. Maknanya lubang dia dah besar ni. Zaman Nabi. Zaman kita tak tahu sampai tahu besar mana. Maknanya kalau zaman Nabi pun dah besar ni, zaman kita tak tahu mana. Jadi hal ni ada dalam hadis-hadis yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab tafsir surah Al-Kahfi, akan jumpa berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Baik. Antara tanda yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, saya baca secara lajulah sebab kita nak masuk. Yang pertama adalah susut dan kurang ilmu pengetahuan agama dengan kematian seorang alim yang ahli dalam satu cawangan ilmu yang tertentu dan tidak dapat diganti. Ini kita sangat terasa. Masuk tahun baru ni, berapa orang ulama dah mati tuan-tuan. Tahun 2021 Syekh Ali Jabar mati, Syekh Adnan Saqa mati. Ada seorang Habib, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa nama dia, Allah.
pun meninggal juga. 3 orang yang saya ingat saya yang ada di yang kita kenal. Syekh Adnan Saqaf pernah bersama dengan saya, mai masjid saya, sembang lama. Saya pun, dia seorang ulama tertua di Syria. Syekh Ali As-Sabuni yang hari ni uzur tu pernah jadi anak murid dia, Syekh Adnan Saqaf. Dia mai masjid saya tahun lepas saya ingat. Sembang cukup, orang yang cukup alim, orang yang cukup tawaduk, suruh jadi imam pun tak mau. Dia kata ahli lebih afdal orang yang ahli qaryah tu jadi imam. Dia tak mau jadi imam, kita minta dia jadi imam pun. Seorang yang baru ni meninggal awal tahun 2021, Syekh Ali Jabir meninggal. Ayat yang saya baca di permulaan tadi adalah tazkirah terakhir Syekh Ali Jabir untuk sambut tahun baru. Tuan balik baca dia punya tafsir berkaitan dengan tidur. Saya tak sempat nak ulas panjang, jadi saya baca tu sebab saya teringat tazkirah dia. Mudah-mudahan melimpahkan pahala kepada dia juga. Dia menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Surah Az-Zumar ayat 42 yang saya bacakan tadi, ya. Jadi Allah matikan ulama. Yang kedua, apabila merebaknya kejahilan, bila ulama mati mengenai ilmu agama dengan sebab kurangnya orang-orang yang suka mempelajarinya. Orang nak belajar ilmu agama ni tak ramai, ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang suka kepada ilmu. Yang ketiga, apabila diserahkan suatu urusan agama seperti jawatan ketua negara, mufti, qadi dan sebagainya untuk dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya, orang yang tak ada ilmu, diserahkan urusan. Apabila suatu masyarakat dipimpin oleh seorang ketua yang fasik, yang suka menggalakkan maksiat dan perbuatan yang durjana, ini juga salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman. Apabila orang yang benar dikatakan dusta, yang dusta dikatakan benar, orang yang khianat disifatkan amanah, orang yang amanah dikatakan khianat, orang yang adil disifatkan zalim, orang yang zalim disifatkan adil, dan orang-orang yang jahil berpengaruh dan bermaharajalela dengan berlagak pandai dalam ilmu agama, sehingga orang alim terpaksa mendiamkan diri setelah tugasnya tidak lagi dihargai. Ini semua kita dah rasa dah, tuan. Jadi kemudian yang keenam, apabila arak menjadi adat diminum berterang-terang di sana sini dengan digalakkan pula oleh pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua. Yang ketujuh, apabila perbuatan lucah dan cabul dilakukan dengan berterang-terang di merata-rata tempat dengan tidak mendapat sebarang teguran karena kelemahan iman, sehingga kalaulah ada yang menegur, maka orang yang menegur itu boleh dikatakan imannya pada masa itu sekuat iman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pun sopa. Kita tengok orang naik motor kapal 2 orang, nak tegur tak berani, nak tegur pun tak berani. Kita tengok orang buat maksiat depan mata, kita nak tegur tak berani. Tadi orang kata kita ni tak suka jaga tepi kain orang. Mereka kata balik kat kita macam-macam. Ni keadaan yang telah pun berlaku. Jadi kita kena ingatlah, sesuailah dengan ayat yang saya baca Syekh Ali Jabir sebut dalam tazkirah akhir dia. Maknanya kita ni dengan mati ni dekat sangat, dekat sangat kita dengan kematian. Sayang saya tak sempat nak ulas ayat tu. Dan malam ni tuan-tuan, kita nak masuk pada kitab idaman penuntut berkaitan dengan fardu ain untuk memperbaiki solat kita insya-Allah, dengan tajuk sunat sebelum dan dalam solat. Ya, sunat ini macam yang disebut, dia adalah penyempurna, pelengkap, pelengkap kepada amalan yang kita buat. Apa saja amalan, apa saja ibadat, semua ada sunat. Semua ada hak sunat. Kenapa? Allah itu disebut dia nak mempermudahkan kita. Dalam masa yang sama Allah Maha Pemurah, dia nak bagi kita lebih sempurna. Jadi ada benda hak wajib, hak tu tak boleh tinggal. Ada benda yang elok tapi tak sampai tahap wajib, Allah nak bagi kita lagi sempurna, lagi elok. Jadi kita orang yang menuntut kesempurnaan ini, kita cuba sebaik mungkin buat yang sunat. Jangan kita cuba tinggalkan sunat-sunat sebelum dan selepas dan dalam solat. Sebelum seorang itu masuk mengerjakan sembahyang fardu, sama ada hendak sembahyang seorang diri atau berjamaah, lebih dahulu disunatkan 2 perkara. Sebelum sembahyang, hak sunat
Kita dah ambil wuduk dah apa semua dah ni. Yang pertama bang ataupun azan. Yang kedua qamat, iqamah. Kita seorang ke, kita berjamaah ke, dua-dua ni disunatkan. Paling kurang pun iqamah. Kenapa? Ini adalah persediaan. Apatah lagi azan. Azan ni seruan. Fa idza uzinat muazzinun, apabila diseru oleh muazzin. Seruan ni main daripada siapa? Dia adalah masyru'. Dia bukan rekaan manusia, dia bukan rekaan Nabi, dia adalah masyru', disyariatkan oleh Allah. Wahyu. Wahyu ni dia turun macam-macam cara. Lafaz dia adalah wahyu. Maksud dia seruan ini adalah daripada Allah. Bila Allah kata hayya 'alal falah, seruan mai kita menuju kepada kejayaan. Layak tak kita orang hak duk minta berjaya, duk minta senang, duk minta hilang penyakit, duk minta macam-macam lah. Bila Allah seru, tak sahut. Lepas tu duk angkat tangan, duk menadah ke Allah lagi. Allah seru tak sahut. Ni seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'alas salah ni. Jadi sebab tu kita buat. Paling kurang pun iqamah. Kenapa? Sebagai persediaan untuk kita masuk ke dalam solat. Kita nak masuk solat ni macam kita nak masuk jumpa orang besar lah tuan-tuan. Nak masuk jumpa orang besar agak-agak lah. Kita buat persediaan diri kita ni habis kan. Siap berdoa, suruh orang tolong doa, macam-macam lah kita ni. Ni kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat persiapan. Jangan terus masuk macam tu. Jadi kemudian nak ditambah sikit, lepas pada qamat itu kita hukum dia makruh kita bercakap ataupun buat benda-benda yang di luar, tak ada kaitan dengan sembahyang. Kita sembahyang. Malah kalau makmum tak perlu lagi dia suruh kawan dia luruskan saf. Tak perlu makmum. Ini kerja imam. Maka makmum kalau buat pun dia jatuh makruh. Dia jatuh makruh. Apa yang perlu kita buat masa tu? Berdoa supaya Allah bagi pada kita salat yang khusyuk, supaya syaitan tak ganggu kita. Masa inilah kita berdoa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Rabbi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Allahumma atini ma tu'ti ibadaka salihin. Kita baca doa. Bacalah doa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Baca qul a'udzu birabbin nas. Paling kurang tak tahu nak baca apa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta Allah lindungkan kita daripada syaitan yang direjam, yang suka ganggu manusia bila beribadat. Bukti dia takbir saja Allahu Akbar, dia main macam-macam. Kita berdoa supaya Allah tolong kita. Qamat. Kemudian dan sembahyang yang bukan fardu seperti sembahyang sunat yang dituntut berjamaah. Kita nak buat sembahyang jemaah solat hajat sebagai contoh kan. Jika hendak dikerjakan berjamaah, sunat diseru dengan kata as-salatu jami'atur rahimakumullah. Boleh baca as-salatu jami'atan atau as-salata jami'atun atau as-salata jami'atan. 4 wajah dan beza-beza baris je lah. As-salatu jami'ah rahimakumullah, terseru untuk menunaikan salat. Adapun selepas masuk mengerjakan sembahyang, ada beberapa sunat pula, iaitu terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama sunat ab'ad dan yang kedua sunat hayat. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad itu 7 perkara. Sunat ab'ad ni maknanya sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita kerjakan. Kalau kita terlupa ataupun kita sengaja tinggal, disunatkan pula kita ganti ataupun sempurnakan dia dengan sujud sahwi. Ini dipanggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni secara umumnya dia duduk di 2 tempat, tahiyat awal dengan doa kunut dalam solat subuh. Tapi perincian dia boleh pergi sampai 7. Yang pertama membaca tasyahud awal. Yang dikatakan tasyahud tu sampai kat mana? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Tasyahud awal ni baca bila? Rakaat kedua bagi solat yang lebih daripada dua rakaat. Rakaat yang kedua bagi solat yang lebih daripada 2 rakaat. Pada rakaat yang kedua tu, lepas kita bangun daripada sujud yang kedua, kita duduk untuk tasyahud awal, tahiyat awal, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada tasyahud awal. Jadi kita bacalah sampai Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak sambung Sayyidina, sambunglah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sunat abad dia itu tasyahud, selawat ke atas Nabi. Tidak disunatkan bagi tasyahud awal selawat ke atas keluarga Nabi, tapi selawat ke atas keluarga Nabi disunatkan dalam tasyahud akhir. Dia masuk dalam sunat abad juga. Dalam tasyahud akhir kita baca, selepas kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad itu masuk dalam sunat ab'ad tasyahud akhir. Apa penting kita tahu, tuan-tuan? Apa penting kita mengaji? Yalah, kami tahu dah ustaz, kami duk buat dah. Kadang-kadang kita buat dulu pasal hafal. Tidak, saya pun sumpah tuan-tuan mengaji sekolah rendah dulu, ustaz kata hafal nak kita baca tahiyat akhir, baca, tapi tak tahu pun tang mana tahiyat apa hukum dia, tang mana selawat apa hukum dia, kena baca sungguh ke, selawat ke atas keluarga Nabi apa hukum dia, kita tak tahu pun. Tapi beza dia bila kita tahu dan kita buat dengan ilmu, inilah pahala. Inilah pahala dan inilah berkat. Berkat ni dia main dengan ilmu yang kita pelajari, kemudian kita berguru, kemudian dia ada berapa? 4 keberkatan bila kita menuntut ilmu ni. Yang pertama, berkat duduk dalam majlis. Yang kedua, berkat berguru. Yang ketiga, berkat ilmu. Yang keempat, berkat amal. 4, kalau orang hak mengaji, dia dapat 4 keberkatan. Hak tak mengaji, tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Dia cuma tahu dengan cara orang kata duk hafal, duk tengok orang, duk ikut orang. Hak tu dia bukan mengaji. Jadi bila kita tahu, kita buat, tuan-tuan, dia ada 4 keberkatan sekaligus. Dan yang penting, inilah pahala yang Allah akan bagi pada kita. Seterusnya duduk. Duduk untuk ketiga-tiga bacaan di atas. Duduk baca tasyahud, duduk selawat kata Nabi, duduk selawat kata keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Kita baca tu semua dalam keadaan duduk, yang namanya duduk tahiyat. Kalau tahiyat awal namanya duduk iftirash ataupun iftirashi. Dalam rakaat, dalam tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Tapi kalau tak boleh, duduklah macam mana pun. Yang tu duduk tu sendiri adalah sunat abad. Perbuatan duduk tu sendiri adalah sunat abad. Yang seterusnya membaca kunut pada rakaat yang kedua sembahyang subuh. Kunut rakaat yang kedua sembahyang subuh. Kunut ni sampai kat mana? Sampai dekat sebelum kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falikal hamdu ala ma qadait wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu, selawat tu dia masuk lagi satu sunat abad pula. Jadi kunut ni kalau kita sembahyang dalam jemaah, dia bahagi 3. Satu doa, yang kedua kunut kita sendiri, kita semua pakat baca, dan yang ketiga selawat. Kalau kuliah bab kunut ni panjang tuan. Sebab kadang-kadang kita baca tapi kita tak faham. Kunut ni satu benda yang sangat mendayu, yang dibacakan oleh Nabi. Nabi baca, Nabi menangis. Nabi baca, Nabi menangis. Kita baca doa kunut tak ada apa. Kadang-kadang kalau boleh Tok Iman tak baca, lupa baca lagi bagus. Ada pula hak tak mau baca. Tak mau baca tu satu hal lain lah. Saya tak mau bincang lah bab tu. Tapi nak cerita kata ni doa yang Nabi tiap kali dia, bila dia baca, dia akan menangis. Tengok betul-betul makna. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kepada aku hidayah
seumpama orang yang telah engkau berikan hidayah. Wa afini fi man afait, berikanlah kepada aku kesehatan, kesejahteraan seperti mana orang yang telah engkau berikan kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait, ya Allah bimbinglah aku, peliharalah aku seperti mana orang yang telah engkau pelihara. Tengok dia punya maksud satu-satu. Kalau kita faham, kita baca, mesti kita menangis. Orang yang tak menangis ni tuan-tuan, dia kena latih tu. Menangis baca Quran, menangis dalam solat, menangis dalam doa, kita kena latih diri kita. Bagi hati kita lembut, bagi hati kita lembut. Nak bagi jadi macam hati Sayyidina Abu Bakar. Baca Quran ni dibaca dalam Nabi SAW sebut, dibaca dengan suara yang sedih. Itu bacaan Al-Quran. Sebab apa? Dia adalah kalam Allah yang Allah nak beri petunjuk kat kita. Kita kadang-kadang Allah suruh kita tak buat pun. Baik. Bacaan salawat dan salam atas Nabi dan atas keluarga Nabi daripadanya dalam doa kunut, berdiri untuk dua bacaan itu, berdiri untuk bacaan doa kunut itu ketika i'tidal. Ini semua adalah sunat abad. Bacaan tasyahud awal dan salawatnya sama macam tasyahud akhir, sudah lepas dinyatakan pada rukun yang ke-10. Cuma bezanya tidak ada salawat atas ali kata keluarga Nabi pada tasyahud awal ini. Kemudian bacaan doa kunut. Bacaan doa kunut ni ada dalam ni ditulis dalam kitab, kita boleh baca. Dan yang paling penting tuan-tuan, kita semua dah hafal dah. Cuba tuan-tuan faham maknanya. Sangat syahdu dalam solat subuh. Apatah lagi kalau kita baca kunut nazilah. Kita nak baca kunut nazilah pagi-pagi. Lani buat kunut nazilah kan, tambah lagi, kita tambah lagi doa kunut, minta Allah jauhkan kita daripada bala dan sebagainya. Kunut ini adalah satu benda yang Nabi buat. Kalau ikut sejarah kunut ini, kerana satu rombongan 60 orang lebih kurang ahli Qur'an, ahli Al-Quran yang Nabi hantar untuk mengajak Al-Quran pada dua kaum di luar Madinah, Ra'lin dan Zakwan. Mereka ni bila Nabi hantar, mereka bunuh semua sahabat-sahabat Nabi ahli Quran ini. Mereka bunuh ahli Quran. Mereka minta Nabi hantar, mereka bunuh. Lalu Nabi start daripada itu, Nabi angkat doa, mohon pada Allah SWT dalam doa kunut. Ni kisah doa kunut. Sebab tu kata Nabi baca doa kunut, dia akan menangis. Dia akan menangis. Walaupun demikian, walaupun benda tu benda tak elok berlaku pada sahabat, tapi Nabi mula dengan apa? Allahumma hdini. Allahumma hdini fi man hadait. Tetap Nabi minta pada hidayah. Kita pun serumpanya tu, walaupun tengah nak terima macam-macam kesusahan dengan Covid ini, jangan lari daripada hidayah. Nak minta doa kunut nazilah tu mula dengan hidayah. Nabi ajak kita, walaupun 60 orang sahabat Nabi dibunuh, orang kata apa, kena tipu dan dibunuh, tapi Nabi mula nak berdoa, nak minta Allah hukumkan kumpulan ataupun Ra'lin dan Zakwan ini. Nabi tetap mula dengan hidayah. Jadi kita bersoal dalam menghadapi apa saja kesusahan, jangan lari daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Angkat doa, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau ramai Allahumma hdina, kita amin. Jadi inilah doa kunut. Tuan-tuan cuba tengoklah dalam tu Allah sebut apa lagi. Kalau kita tengok yang kita kena baca seorang-seorang, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha menghukum, bukan engkau yang dihukum. Allah yang menentukan hukuman, bukan Allah yang dihukum. Nampak? Kalau kita nak baca doa kunut lama dah ni, tapi hukum Allah tak mau ambil tahu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang menghukum ya Allah, bukan engkau yang dihukum. Wa innahu la yadhillu man wala. Sesungguhnya engkau tidak akan memuliakan orang yang berpaling daripada, tidak akan menghinakan. Sesungguhnya tidak hina orang yang mendapat bimbingan peliharaanmu, tak akan hina orang yang berada dalam pemeliharaan Allah. Wala ya'izzu man adai. Takkan mulia orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kunut ni. Tapi kita kadang-kadang di luar kita
kita tuntut kemuliaan lain, kita memusuhi perintah Allah, macam-macam kita buat. Ini doa kunut. Maknanya doa ni cukup menyentuh jiwa kalau kita faham. Dan saya tak sempat nak jelas semua kerana masa kita pun dah suntuk. Tapi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kaitan dengan sunat ini. Kita akan sambung nanti dengan sunat hayat. Mulai daripada fa innaka taqdi hingga akhir tiada apa-apa perubahan, kerana yang demikian itu bukan doa hanya puji-puji sahaja, dibaca dengan perlahan oleh imam dan makmum sekali. Dari itu pada wa astaghfiruka wa atubu ilaik tidak payah tukar kepada jamak, sama juga macam baca rabbighfirli warhamni hingga akhir. Ketika duduk antara ada sujud tidak dikehendaki ditukar kepada dhamir jamak walaupun imam, kerana ia pada makmum sama-sama membaca dengan tidak nyaring suara. Jadi ni yang kita buat dalam doa qunut subuh kan, bila kita sembahyang jemaah, Allahumma hdina sampai fa innaka taqdi, semua pakat baca sampai balik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, kami minta pertolongan, mohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kemudian wassallallahu ala Muhammad, ataupun kalau nak sambung lagi dengan doa-doa yang lain, doa qunut nazilah disambung selepas nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi itu sunat ab'ad. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung dengan sunat hayat. Jadi tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan jumpa ada pendapat, jumpa kawan dan sebagainya yang kata doa qunut ini tak payah baca, ataupun doa qunut ini hal lebih teruk lagi dia kata bid'ah, kita nak kata tuan-tuan, ini adalah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bila sebut Imam Syafi'i ini, aku tak berani nak lawan lah, kata aku tak reti tara dia. Imam Syafi'i ini Allahu Akbar, dia dalam perjalanan ke masjid dan riwayat mengatakan dia tutup telinga. Nak hebatnya Imam Syafi'i. Tapi kadang-kadang orang tak percaya bila cerita. Dia tutup telinga. Bila ditanya kepada dia pasal apa dia tutup telinga bila dalam perjalanan ke masjid, dia kata, aku kalau buka, aku akan ingat semua benda yang aku dengar. Jadi dalam solat aku akan terganggu. Tu akal dia, Allah beri pada dia kekuatan akal dia. Dia boleh ingat semua benda yang dia dengar. Kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lupa habis semua. Hak pangkai pun lupa, hak ujung pun lupa. Orang tanya lagi tak ingat apa dah. Tu kita. Maksud saya, kita tak ingat. Dan hari ini Allah bagi bukti pada kita bahawa Imam Syafi'i ini, hak orang cerita kata dia mula ingat ni bukan benda yang tipu. Dan tengok ada seorang budak di Indonesia, Adi An-Najah, umur baru 5-6 tahun, dalam ni 7 tahun dah. Seorang yang lumpuh otaknya, lumpuh otak, tak boleh belajar, tapi boleh hafal 30 juzuk Al-Quran dengan maknanya, dengan baris duduk di muka surat berapa, surah apa, semua dia boleh. Tuan-tuan bisa tengok Adi An-Najah. Baru-baru ni dibawa mai berjumpa dengan ulama kita di sini. Ulama kita Tuan Haji pun respect tengok dia. Umur baru 7 tahun dia boleh ingat 30 juzuk Quran. Tanya ayat ni ayat berapa, surah apa, dia boleh hafal. Duk muka surat berapa, dia boleh hafal. Suruh bagi terjemahan, dia boleh hafal. Dia dapat daripada mana? Mak ayah dia baca, dia dengar, terus ingat. Itu maknanya orang hak macam Imam Syafi'i itu ada. Walaupun dulu zahir dia, doktor kata otak dia lumpuh. Jadi kita ni tak tahu mana pun, kita ni tak tahu mana pun. Jadi bila orang tak bagi baca doa qunut tu, tuan-tuan tak usah abaikanlah. Ambil apa yang kita belajar. Ambil apa yang kita belajar, kita bacalah. InsyaAllah doa ni benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi di dalam solat, dan dia maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling baik. Doa paling baik doa di dalam solat, dan maksur daripada Nabi. Nabi baca, itu yang paling baik. Sebab tu disuruh sangat kita qunut nazilah tu bila ada masalah. Sebab benda ni main daripada Nabi, Nabi buat, dan doa inilah doa yang paling baik. Kita jangan dengar orang hujah ikut suka mengaji sikit-sikit,
dengar sikit-sikit terus kata bid'ah. Ini bahaya. Wallahu alam, sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat pada pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, kita pun tak pastilah lepas ni PKP tak boleh kuliah tak boleh kuliah. Semayang pun boleh 5 orang sahaja, semayang 5 waktu. Semayang Jumaat hanya boleh 50 orang sahaja, tak termasuk jawatan kuasa qaryah dan pegawai masjid. Maknanya 61 orang 61 orang saja boleh semayang. Tak apa tuan-tuan, kita ikut ini sebab benda ni untuk kebaikan kita, tak jadi masalah. Kita ikut elok-elok, insya-Allah Allah akan buktikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi kita jaga, Allah akan jaga kita. Dan insya-Allah kita mohon pada Allah SWT, mohon sungguh-sungguh tuan-tuan, supaya Allah angkat balik bala ini daripada kita dan kita dapat kembali hidup seperti mana biasa, dapat menjalankan aktiviti, dapat menunaikan ibadat seperti mana biasa, dan kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik insya-Allah. Wallahu alam. Mari sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى اعلى واعلم.